Salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin. Nama saya Ling Dongzhen. Tajuk kajian saya ialah Amalan Kepimpinan Transformasional Guru Besar dan hubungannya dengan efikasi kendiri guru di STKC Daerah Klang. Bagi pengenalan, menurut Abu Bakar Ramli dan Foy 2015, guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan perkembangan murid secara menyeluruh. Contohnya dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelektual melalui pengajaran guru. Dan menurut Baharu Zaini Baharin et al. 2016, mereka menyatakan bahawa kejayaan sebuah sekolah adalah berkait rapat dengan guru besar dalam aspek kepimpinan. Dan gaya kepimpinan guru besar yang menegakkan transformasi boleh menghasilkan guru yang mempunyai komitmen yang tinggi supaya boleh mencapai matlamat, misi dan visi pendidikan. Dan seterusnya, bagi penyataan masalah, terdapat 3 isu yang dikemukakan dalam kajian ini. Yang pertama, guru gagal melaksanakan pembelajaran dan pemudacaraan iaitu PDBC yang berkualiti. Maksudnya kualiti guru sedang menurun. Dan kedua, guru besar tidak mengamalkan amalan kepimpinan semasa mendampingi sekolah. Guru besar tidak menunjukkan sifat kepimpinan untuk memimpin semua warga sekolah ke arah kejayaan. Dan ketiga, yaitu perubahan kurikulum yang serius. Contohnya transformasi yang sering berlaku menyebabkan bilangan guru berkelayakan yang semakin menurun sebab guru ini dia belum bersedia untuk mengubah sesuaikan diri dalam perubahan kurikulum ini. Dan seterusnya ialah tentang kerangka konsep kajian. Bagi kepimpinan transformasional, terdapat 4 dimensi, yaitu pengaruh yang ideal, motivasi penginspirasi, rangsangan intelektual dan pertimbangan berasaskan individu. Ini merupakan pemboleh ubah bebas. Dan pemboleh ubah yang bersandar ialah efikasi kendiri guru yang terdiri daripada 3 dimensi, yaitu strategi pengajaran, pengurusan bilik darjah dan juga pelibatan pelajar. Okay, berikut adalah sumber yang saya mendapat kerangka konsep kajian ini. Seterusnya, bagi tujuan kajian, terdapat 2. Pertama, mengenal pasti tahap amalan kepimpinan transformasional guru besar dan tahap efikasi kendiri guru di daerah Klang. Kedua, mengkaji hubungan kepimpinan transformasional guru besar dengan efikasi kendiri guru di daerah Klang. Dan bagi objektif kajian pula, untuk mengenal pasti tahap amalan kepimpinan transformasional guru besar di daerah Klang. Yang kedua, untuk mengenal pasti tahap efikasi kendiri guru di daerah Klang. Dan ketiga, untuk mengenal pasti hubungan kepimpinan transformasional guru besar dengan efikasi kendiri guru di daerah Klang. Okay, seterusnya tentang kepentingan kajian ini. Yang pertama, guru boleh mengenal pasti tahap efikasi kendiri secara mendalam. Melalui kajian ini, guru boleh mengetahui efikasinya sendiri sampai tahap mana. Dan kedua, guru besar untuk mengetahui jenis gaya kepimpinan yang perlu diamalkan sebagai seorang pemimpin yang berwibawa. Contohnya, gaya kepimpinan transformasional. Dan ketiga, guru besar boleh menganggap kajian ini sebagai garis panduan supaya boleh menjadi pemimpin yang berupaya. Dan bagi kajian literatur, saya telah pilih 1 teori dan 1 model. Dan teori kepimpinan transformasional oleh James George Burns pada 1978 terdapat 4 dimensi. Yang tadi saya sudah sebut di kerangka konsep kajian. Dan bagi model efikasi kendiri guru dibina oleh Techner, Moran, and Hoy pada 2001 mempunyai 3 dimensi ini. Dan seterusnya tentang kajian-kajian lepas. Okay, menurut Siti Awanis et al. 2016, mereka berpendapat bahawa guru merupakan faktor penting dalam menentukan kejayaan pelajar dan kecemerlangan sekolah. Jadi bagi menghasilkan pelajar yang baik dan cemerlang, guru tersebut dia mesti menunjukkan efikasi kendiri yang tinggi. Dan seterusnya, dapatan kajian juga
terdapat banyak kajian yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara kepemimpinan transformasional pengetua dengan efikasi kendiri guru. Berikut adalah contoh-contoh kajian yang mendapat dapatan ini. Dan seterusnya adalah tentang metodologi kajian. Rekap bentuk kajian ini adalah kajian kuantitatif dan berbentuk tinjauan, iaitu meninjau persepsi guru terhadap amalan kepemimpinan transformasional guru besar. Dan lokasi yang dipilih ialah 21 buah SKC di daerah Klang, Selangor. Dan populasi dan sampel. Populasi adalah seramai 1,238 orang guru SKC dan sampel yang dipilih hanya seramai 291 orang guru yang menjadi responden. Bagi analisis data pula, statistik deskriptif dan statistik inferensi digunakan. Dan data yang dianalisis telah menggunakan perisian SPSS version 26. Dan bagi instrumen kajian pula, instrumen kajian ini dibahagikan kepada 3, yaitu bahagian A, B, dan C. A adalah demografi termasuk umur, pengalaman mengajar dan jantina. Dan bahagian B, 20 soalan berkaitan dengan amalan kepemimpinan transformasional guru besar. Dan bahagian C terdapat 12 soalan berkaitan dengan efikasi kendiri guru. Bagi 20 soalan ini, saya telah ubah soal daripada soal selidih multi-factor leadership questionnaire. Dan bagi efikasi kendiri guru, diubah soal daripada teacher sense of efficacy scale. Dan soal selidih ini telah diedarkan dalam bentuk Google Form dan telah diisi oleh sampel yang dipilih dengan menggunakan sampel secara rawat dengan menggunakan skala Lincoln. Dan seterusnya adalah tentang dapatan kajian. Bagi bahagian A, demografi, graf ini, jadual ini boleh dilihat. Bagi jantina, perempuan adalah lebih banyak, yaitu 195 orang. Dan bagi umur yang paling banyak adalah di antara 26 hingga 35 tahun, yaitu seramai 38,8%. Dan bagi pengalaman mengajar yang paling banyak adalah di antara 11 hingga 15 tahun. Dan jumlah sampel adalah 291 orang guru. Dan seterusnya, bagi tahap amalan kepemimpinan transformasional guru besar, ini adalah dapatan kajian ini. Boleh dilihat bahawa secara keseluruhan, tahap amalan kepemimpinan transformasional guru besar adalah pada tahap yang tinggi, yaitu min dia 4,039 dan sisihan piawai 0,553. Dan bagi 4 dimensi ini, yang mempunyai min yang paling tinggi adalah dimensi pertimbangan berasaskan individu dan diikuti oleh rangsangan intelektual, motivasi berinspirasi dan juga pengaruh yang ideal. Bagi tahap efikasi kendiri guru, boleh dilihat bahawa secara keseluruhan tahap efikasi guru di SKC daerah Klang adalah juga pada tahap yang tinggi, yaitu min dia 4,234 dan sisihan piawai 0,358. Dan bagi tiga dimensi ini, min yang paling tinggi adalah dimensi pengurusan bilik darjah, diikuti dengan strategi pengajaran dan akhir adalah pelibatan pelajar. Seterusnya, hubungan antara kepemimpinan transformasional guru besar dengan efikasi kendiri guru di daerah Klang. Daripada jadual ini boleh lihat ujian person correlation telah dijalankan dan dapatannya ialah 0,477. Ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang sederhana
dan positif dan juga signifikan antara kepemimpinan transformasional guru besar dengan tahap efikasi kendiri guru di eksekusi daerah Klang. Sebab bagi signifikan, dapatan ialah 0,000. Maksudnya data ini dia lebih kecil daripada 0,01. Jadi hubungan ini adalah secara signifikan. Seterusnya bagi perbincangan. Daripada dapatan kajian boleh sudah menunjukkan bahawa tahap amalan kepimpinan transformasional guru besar di daerah Klang adalah pada tahap yang tinggi. Dan menurut Ahmad Yusri dalam kajiannya, dia menyatakan bahawa kepimpinan transformasional menjadi pilihan dalam kebanyakan pengetua sekolah dan mempunyai tahap amalan yang tinggi dalam kalangan pentadbir. Maksudnya, dapatan dia adalah sama dengan dapatan kajian ini. Dan seterusnya, kajian Muhammad Raji et al. 2014. Dia juga melibatkan sekolah rendah dan Ramli di SKT. Juga menunjukkan bahawa guru besar di sekolah berkenaan mengamalkan kepimpinan transformasional pada tahap yang tinggi juga. Dan seterusnya, tahap efikasi guru eksekusi daerah Klang adalah juga pada tahap yang tinggi. Seperti dan kajian ini disokong oleh dapatan Sheikh Kamarudin et al. 2014 dan juga Awanis et al. 2016. Semuanya telah mendapat dapatannya itu tahap efikasi adalah tinggi, satu tanpa mengira jantina, dan satu lagi hubungan tahap efikasi guru dengan pencapaian sekolah mendapati tahap efikasi guru adalah tinggi. Dan bagi hubungan antara kepimpinan transformasional guru besar dengan efikasi kendiri guru di daerah Klang dalam kajian ini adalah secara sederhana, positif dan signifikan. Kajian ini juga disokong oleh dapatan oleh Stephen et al. 2018 dan juga kajian oleh Stan MK 2016 yang mengatakan bahawa pemboleh ubah yang boleh membangunkan efikasi guru adalah kepimpinan transformasional sekolah. Maksudnya kalau kepimpinan transformasional guru besar meningkat, tahap efikasi guru juga akan meningkat. Dan seterusnya bagi implikasi kajian. Bagi aspek guru, guru boleh meningkatkan efikasi kendiri melalui kajian ini. Dan mereka boleh beradaptasi dengan perubahan dan sentiasa bermotivasi. Dan bagi pengetua dan pentadbir, mereka boleh mengenal pasti mana satu jenis amalan kepimpinan yang lebih sesuai untuk membawa semua warga sekolah ke arah kejayaan. Dan bagi aspek dari institusi pengajian tinggi, mereka boleh menjadikan kajian ini sebagai rujukan, bukan sahaja di sekolah, tetapi juga organisasi kecil ataupun besar sebagai bantuan untuk mengurus organisasi. Dan keempat dari aspek pengubah dasar. Dasar transformasi pendidikan yang diperkenalkan oleh KPM boleh dinilai dan ditambah baik supaya visi-misi ataupun aspirasi pendidikan boleh tercapai. Dan seterusnya adalah tentang cadangan kajian lanjutan. Di sini ada 4 cadangan. Yang pertama, guru seharusnya diberikan peluang untuk menghadiri kursus ataupun bengkel supaya guru tersebut boleh memahami apa itu kepimpinan dan apakah kepentingan kepimpinan sebagai seorang guru besar. Dan kedua, pemimpin sekolah wajar mengambil kira hasil kajian ini sebagai input sebab kajian ini boleh membantu pemimpin untuk merancang strategi dan pelan tindakan supaya mereka boleh membangunkan kejayaan dan juga menilai prestasi guru. Dan ketiga, kajian ini hanya fokus kepada persepsi guru sahaja. Jadi, kalau boleh jalankan kajian yang lain, boleh boleh termasuk persepsi kaki tangan ataupun anggota kumpulan pelaksana sekolah. Dan seterusnya, peneliti juga boleh mencadangkan agar kajian kualitatif sepenuhnya boleh dilaksanakan. Sebab kajian ini kuantitatif sahaja kan. Jadi kajian kualitatif juga boleh dijalankan seperti temu buah terhadap guru besar tersebut. Dan bagi rumusan.
Oke, amalan kepemimpinan transformasional guru besar SKC Thailand Klan adalah pada tahap tinggi, di mana dimensi pertimbangan berasaskan individu dia mempunyai min yang lebih tinggi. Dan kedua, tahap efikasi guru SKC Thailand Klan adalah pada tahap tinggi, di mana dimensi pengurusan bilik darjah mempunyai min yang paling tinggi. Dan ketiga, terdapat hubungan yang sederhana positif yang signifikan antara kepemimpinan transformasional guru besar dan juga tahap efikasi kendiri guru. Dan akhir sekali, transformasional guru besar dengan tahap efikasi guru perlu sentiasa diperbaiki dan ditambah baik. Dengan ini, tahap efikasi guru yang tinggi boleh memotivasikan guru tersebut supaya mereka boleh bersedia dan mengubah suai diri dan bersikap keterbukaan untuk menerima perubahan ataupun melaksanakan perubahan. Dan ini boleh mempengaruhi guru-guru untuk terus semangat menjayakan apa sahaja tugasan yang diberikan. Sekian, terima kasih.